Kita teruskan budaya inovasi. Dari awal tadi kita bawa pelbagai jenis ciptaan yang pastinya bukan saja akan memudahkan kehidupan manusia di Malaysia tapi juga di peringkat antarabangsa. Dan kali ini satu lagi inovasi yang menarik yang boleh kita kongsikan pagi ini. Memang cukup menarik, Lina. Betul-betul. Kerana kita memberikan fokus kepada program-program dilaksanakan oleh Yayasan Inovasi Malaysia YIM, dan kali ini sebenarnya satu lagi produk hasil inovasi ditampilkan yang mana tentu saja ia juga membuktikan daya kreativiti yang tinggi sebenarnya dalam kalangan warga kita sendiri dan potensi untuk dibawa ke peringkat yang lebih tinggi, yang lebih jauh lagi sebenarnya. Dan Yayasan Inovasi Malaysia membawakan dua inventor kepada kita hari ini ataupun dipanggil inovator. Jadi bersama kita di studio ketika ini Encik Muhammad Fazli Abdul Rahman dan juga Encik Nur Zahrin Muhammad Barudin. Boleh kongsikan inovasi anda, inovasi papan tanda ya? Apa yang dimaksudkan sebagai apa inovasi yang istimewanya papan tanda anda ni? Siapa dulu? Okey. Actually papan tanda ni kita buat inovasi daripada papan tanda sementara sedia ada. Yang kita selalu nampak dekat jalan raya tu, yang selalu digunakan untuk bagi amaran awal kepada pengguna jalan raya lah. Ada kerja-kerja pembaikan pokok tumbang. Tapi kita tengok papan tanda tu rigid, terlampau besar untuk dibawa ke sana kemari lah. Jadi kita cuba reka bentuk satu papan tanda yang mudah dilipat dan cuma memerlukan ruang yang kecil untuk kita mudah bawa ke mana-mana. Maknanya papan tanda yang besar lah, yang sebelum ini tu dah besar tu. Sebelum ni besar. Dia kalau kita ikut arahan teknik jalan JKR, dia saiz dia 1200 kali 800. Jadi daripada 1.2 meter. 1.8 meter. Jadi daripada saiz sedia ada tu, kita boleh lipat dia untuk kaedah penyimpanan yang lebih mudah lah. Tapi bila kita buka, still masih lagi dengan saiz yang ukuran yang sama. Boleh dibawa ke sana sini dengan mudah lah maknanya. Okey, kita nak tengok juga macam mana rupanya nanti hasil inovasinya. Tapi sebelum tu, mungkin boleh juga Cik Fazli kongsikan dengan kita bagaimana idea ini tercetus pada awalnya. Idea ni sebenarnya tercetus pada awalnya berpunca daripada permasalahan pekerja-pekerja teknikal. Okey, contohnya sekiranya berlakunya kecemasan ataupun tanah runtuh. Jadi kita memerlukan masa yang sangat cepat untuk memberitahu kepada pengguna-pengguna jalan raya supaya berwaspada dengan keadaan di situ. So pada praktikal sekarangnya, kita memerlukan papan tanda untuk sampai ke kawasan kecemasan itu mengambil masa yang lama. So dengan adanya papan tanda ni, dikenali sebagai flexible signboard ataupun flexi sign ini, kita boleh bawa produk ini dengan cepat. Maksudnya papan tanda yang kita tengok dekat visual ni, papan tanda oranye warna jingga tu memang yang besar tu lah, yang kerja-kerja pembaikan sedang jalan kan. Yang ini kalau berlaku bencana ke kemalangan tanah runtuh dan sebagainya, ia harus diambil dari store macam tu. Jadi itu yang ambil masa sikit. Sekarang bila ada hasil yang baru ni, ia boleh dilipat terus dan disimpan terus dalam bonet kereta ataupun kita boleh bawa dengan menaiki motosikal pun boleh sebenarnya. Okey, nak cepat tu boleh pergi naik ambil sebab dengan yang motosikal saja. On-site tu, pada tempat keadaan yang kecemasan tu, kita perlu memberitahu tindakan awal kepada pengguna-pengguna jalan raya bahawa kat situ ada kecemasan. Itu yang pertama sekali, yang penting sekali. Dan dari situlah datangnya idea mereka set benda ni ya. Kalau kita tengok bagaimana pula kerjasama dengan pihak YIM, bagaimana anda mengetahui YIM boleh membantu? Sebenarnya produk ini diketahui daripada pihak YIM menerusi satu program di Melaka dahulu, iaitu Jejak Inovasi. So pihak YIM turun ke negeri Melaka, masuk ke kampung-kampung, mencari inovator-inovator. Dan pada masa itu juga mereka telah singgah ke Politeknik Merlimau dan berjumpa dengan produk ini. Dan seterusnya dia akan membawa ke depan lah dengan Kak YIM. Okey. Dan kalau boleh juga Cik Zahrin kongsikan dengan kita bagaimana sebenarnya dibuat. Berapa lama ambil masa? Kalau kita dapat lihat bahannya dari materialnya tu. Macam mana bincang nak buat tu? Jadi kalau kita tengok dia punya asas bahan dia memang mudahlah, kita cuma ada guna dua bahan. Pertama sekali dia terbagi pada dua komponen. Kaki itu sendiri
kaki 3 daripada kita guna benda besi. Kemudian dia punya papan sideboard tu daripada plastik PVC lah. Okey, dia punya pembuatan tu saya rasa tak lama lah. Memang papan tu pun kita cari yang sedia ada apa semua. Just papan tu kita tampal dengan stiker yang dah ditentukan oleh ni lah. Kita gunakan diamond grade. Stiker tu Grade yang paling tinggi daripada segi reflektif pada pantulan cahaya. Ini realitinya dulu ya. Yes, Nak membawanya. Susah bawa dalam kalau kereta. tak pun nak kena tunggu kenderaan yang sesuai yang boleh bawa lori ke apa ke. Sebab Jadi papan itu tanda sementara yang sedia ada ni sangat besar. Susah nak dibawa. Bentuk dia rigid kan. Jadi sebagai tindakan awal untuk pekerja-pekerja teknikal, actually saya sendiri pun sebelum ni juruteknik di JKR Muar. Jadi saya layas pada, saya sentiasa berhadapan dengan Masalah ni lah. Jadi ini yang buat saya timbul idea untuk macam mana nak ringkaskan papan tanda tu untuk mudah saya bawa ketika bekerja kan. Kalau kita tengok Ini seperti segitiga yang selalu diletak di belakang kenderaan yang rosak. Konsepnya lebih kurang konsepnya begitu. lebih kurang sama lah. cuma ini ialah papan tanda saiz besar sebenarnya. Jadi saya yang ada tu memang saya asal ikut arahan teknik JKR lah. Saiz ni memang saiz yang Disyorkan oleh Disyorkan oleh arahan teknik spesifikasinya tu. saya. Bagaimana dengan kekuatannya untuk menahan angin? Kalau kita nampak macam ringan tu. Okey, memang ringan tapi kita pun dah buat percubaan. Sebab tu kita gunakan konsep kaki 3 tu. Jadi bila angin tiup daripada depan, kita masih ada kaki yang belakang tu untuk tahan dia. Okey, jadi kalau ikut spesifikasi biasa, kalau kereta yang tengah melalui melalui jalan tersebut, kawasan tersebut, memang nampak macam biasalah dia boleh nampak terus. Okey. Dan ia untuk kegunaan jabatan-jabatan yang terlibat saja disasarkan ataupun untuk mungkin tujuan komersial juga sebenarnya. Dicipta produk ini. Kita boleh luaskan dia punya sasaran lah. Pertama sekali memang pada pekerja-pekerja teknikal, jabatan-jabatan kerajaan teknikal, kontraktor-kontraktor sendiri yang buat kerja-kerja penyelenggaraan. Dan saya pun ada terfikir juga lebih daripada tu untuk kenderaan-kenderaan berat. Berhenti di bahu jalan. Bila kecemasan rosak kan, kalau kita tengok segitiga tu terlampau kecil untuk nisbah pada kenderaan berat tu sendiri kan. Jadi bila papan tanda tu hanya memerlukan ruang yang kecil untuk simpan, jadi saya rasa tak ada masalah untuk simpan dalam lori ke bas ke kan. Jadi space tu dia sikit je. Jadi ia mungkin boleh dibuka kepada pasaran komersial yang melibatkan individu pengguna sendirilah secara terus, tak semestinya kepada jabatan-jabatan kerajaan sahajalah. Selepas ini, sekarang ni di mana tahapnya ataupun orang kata usaha untuk mempaten dan juga untuk memasarkan produk ini? Sekarang kita cuba untuk bekerjasama dengan pihak IM untuk mempatenkan dan mendapatkan nombor IP kepada produk ni lah, supaya kita boleh memasarkan dan mengkomersialkan produk ni dengan lebih meluas. Selain daripada tu, produk ni sebenarnya bukan hanya tertumpu pada JKR pun sajalah, sebab dia boleh pihak pelbagai agensi sebenarnya boleh guna. Contohnya macam pihak polis mengadakan sekatan jalan raya kan. Sebab dia perubahannya hanya pada stiker. Dia boleh tukar wording perkataan itu. Dari segi materialnya masih lagi sama dengan yang digunakan sebelum ini. Tapi kali ini lebih ringan. Jika dahulu menggunakan kerangka besi, kali ini masih lagi besi. Untuk kaki. Untuk kaki besi. Kaki besi. Cuma papan dia pada PVC. Itu inovasi, itu menarik. Ya, Dia dikurangkan kerana kalau kita dapat lihat tadi 2 orang diperlukan untuk mengangkatnya, tetapi hasil yang terkini itu hanya 1 orang boleh mengangkat semua. Okey. Ya, dan yang lebih penting lagi kerana ia tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar, mudah saja untuk disimpan. Dan cabaran nak membuat produk ini sampai siap, sampai berjaya yang kita tengok contoh yang tadi tu, apa cabaran yang paling utama? Cabaran pada permulaan memang cabaran macam mana kita nak olah lah. Kita nak fikirkan macam mana kami nak olah benda tu daripada yang asal kepada apa yang sedia ada sekarang ni lah. Banyak jugalah kita cuba kaedah-kaedah lain yang tak berjaya. Kita rasa kaedah setakat ni bentuk itulah yang paling
mudah dan paling sesuai lah, paling ringkas lah untuk ni. Dari segi bentuk kerjasama, apa sebenarnya yang dilakukan oleh YIM untuk membantu anda berdua untuk menghasilkan sesuatu yang kalau kita lihat tadi nampak cukup komersial, sudah bersedia untuk dipasarkan. Ya, kerana kita tahu juga YIM mengetengahkan idea dari inovator dan mereka memberikan nasihat juga dari segi pelaksanaan kan. Adakah ini berlaku juga untuk papan tanda sementara ni, inovasi papan tanda ni? Sebenarnya memang ada. Dia memang banyak membantu untuk mempromosi dan mendapatkan memasarkan produk ni. Cuma sekarang ni kita dalam ke arah untuk mendapatkan sikit lagi untuk patent. Dan harapan selepas ini ia boleh sampai ke mana harapnya? Harapan kami supaya produk ini dapat dikomersialkan dengan lebih meluas dan juga semua agensi-agensi yang memerlukan penggunaan papan tanda ini dapat menggunakan papan tanda ini sebab kelebihan terhadap papan tanda ini dia dapat menggunakan ruang yang lebih kecil, ringan, lepas tu lebih pantulan cahaya yang mana itu lebih penting, sangat penting bila pada waktu malam dan ketika hujan. Okey. Dari segi ketinggian itu memang tak ada idea untuk ataupun tak ada cadangan untuk nak menambahkan lagi supaya tinggi sikit, orang nampak dari jauh ke macam mana ke? Itu dah macam banting orang kahwin tu. Tak boleh. Okey. Memang spesifikasinya macam tu, rendah je. Yang kita Itu buat ni memang spesifikasi antarabangsa atau yang ditetapkan oleh itu adalah spesifikasi yang dikeluarkan oleh Arahan Teknik Jalan JKR. Malaysia tahun 85. Maknanya di Malaysia itulah dia Itulah yang kita spesifikasi gunakan. penggunaannya. Okey, baik. Yang saya rasa tertarik sebab perkataannya tu boleh digantikan. Jadi sekarang ni macam mana caranya? Memang di pack terus dengan 2-3 stiker plekat dekat depan tu ke ataupun belum lagi ke tahap itu? Belum sampai. Tapi memang hakikatnya boleh dibuatlah senang saja untuk menukar pelekat di bahagian hadapan tu lah. Jadi ia mudah dibawa ke sana sini. Ia juga mudah ditukar perkataannya tu. Jadi mungkin kadang-kadang untuk kerja-kerja perbaikan jalan, kadang-kadang untuk tanah runtuh boleh disediakan terus macam tu ya. Okey, baik. Kalau kita tengok ramai di kalangan rakyat Malaysia sebenarnya mempunyai idea-idea yang menarik yang sebenarnya boleh diketengahkan, tapi kebanyakan idea itu terkubur begitu saja. Jadi mungkin ada saranan dari anda berdua untuk membawa mereka kepada penonton semua idea-idea yang anda ada ni untuk dikomersialkan ataupun mungkin ditambah baikkan lagi. Ya, memberi semangat sikit pada yang mungkin sebenarnya tak tahu mereka pun merupakan inovator sebenarnya. Itu dia. Cuma belum ditemui. Macam tu. Pada saya benda ni sebenarnya terletak pada inovator itu sendiri. So dia perlu mempertengahkan expose produk dan juga perlu dapat bantuan daripada pihak-pihak tertentu lah seperti Yayasan Inovasi Malaysia. Yang mana Yayasan Inovasi Malaysia memang banyak akan seboleh-bolehnya akan membantu inovator-inovator ini untuk mempertengahkan produk inovator yang ada. Okey. Baik. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua inovator kita hari ini yang bersama kita Encik Muhammad Fazli Abdul Rahman dan juga Encik Nur Zahrin Muhammad Barudin yang mengetengahkan idea papan tanda inovasi. Namanya apa? Inovasi papan tanda ataupun apa? Nama komersial. Nama komersial ni ialah Flexi Sign. Flexible signboard. Flexible signboard. Itu dia. Itu satu yang menarik kalau kita dapat lihat. Banyak sebenarnya boleh kita gunakan itu kerana selain menjimatkan ruang dan boleh membuat orang kata apa di bahagian hadapannya boleh ditukar sesuatu yang baru. Jadi banyak yang boleh kita kongsikan. Okey, baik. Menarik. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita. Dan nampaknya hari ini minda kita boleh berkembang ke sana sini Ali, sebab banyak perkara-perkara baru yang masuk yang memperlihatkan kita sebenarnya punya masa depan dan potensi yang cerah sebenarnya untuk menjadi bukan sekadar negara pengguna sahaja tetapi negara pencipta. Itu yang paling penting, terapkan daripada awal, bukan saja di peringkat kecil tapi juga berterusan sehingga ke peringkat orang kata tak kira lah di mana pun tahap usia anda, peringkat usia anda, tapi yang paling penting jika anda sentiasa berfikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru, jangan ragu, jangan segan, boleh hubungi YIM ya. YIM akan membantu anda. Saya suka sebenarnya ni, kita secara tak langsung kita dapat tahu bahawa
ada banyak sebenarnya rekaan yang telah dilakukan oleh inovator di Malaysia ini yang sebenarnya kita sendiri tak terfikir, tetapi menarik. Dia mungkin juga macam ni Ali, kita kena cari apa yang dihasilkan oleh orang lain di luar negara. Jadi kita berkembang sedikit, kita boleh melihat apa pula yang kita boleh buat yang boleh membantu menyelesaikan masalah kita. Kalau contohnya apa yang boleh dikongsikan oleh Nerata sekarang ini.